Kalau tak keberatan, jemputlah masuk minum kopi sekejap. Satu ayat yang dilontarkan oleh jiran di tingkat atas. Seorang wanita yang masih berpakaian sukan yang lencun dengan peluh, telah mengubah sepenuhnya kehidupan seorang lelaki berusia 60-an yang tinggal di tingkat bawah. Saat jemarinya menyentuh lembut paha lelaki itu, naluri yang telah lama terpendam selama 30 tahun bangkit semula. Pada pukul 2 petang, di bawah sinaran mentari yang terik, dua insan yang masing-masing sudah berkeluarga hilang pertimbangan akal, terbuai oleh nafsu dan terjerumus dalam pelukan yang gairah. Namun, di penghujung godaan manis ini, terdapat satu kejutan yang langsung tidak terduga. Kisah yang akan saya ceritakan ini bakal meruntuhkan segala andaian Anda. Ismail, 65 tahun, hidup sepi seperti orang yang telah dilupakan dunia selepas bersara dari sebuah bank pada tahun lepas. Rutin bangun tidur pada pukul 7 pagi masih kekal, tetapi hakikat bahwa tiada lagi destinasi untuk dituju membuatnya berasa tidak berdaya. "Abang, sarapan dah siap," kata istrinya, Fatimah, sambil meletakkan sepinggan nasi lemak di atas meja. Fatimah, 63 tahun, bekerja di sebuah pasar raya besar di kawasan perumahan mereka untuk menampung perbelanjaan harian. Dia bekerja dari pukul 9 pagi hingga 6 petang, kadang-kadang terpaksa bekerja lebih masa. "Terima kasih," jawab Ismail ringkas sambil mencapai sudu. Dahulu, waktu sarapan adalah saat yang berharga untuk memulakan hari, tetapi kini ia hanya diisi dengan keheningan yang canggung. "Abang nak duduk rumah saja ke hari ini?" Suara Fatimah kedengaran sedikit tegang. Setiap kali ditanya soalan begini, Ismail buntu mencari jawaban. "Entahlah. Ingat nak pergi jalan-jalan keliling Kondoni?" "Jalan-jalan? Hari-hari jalan-jalan? Apa yang dapat?" "Abang tak nampak ke saya kerja dekat pasar raya tuh sampai sakit pinggang?" "Saya ada juga coba cari kerja, tapi bukan senang." "Cari apa?" "Duduk terperap dalam rumah tengok TV sajalah tuh," potong Fatimah. Dia meletakkan sudu, meneguk segelas air, lalu menyambung lagi. "Dah bersara, habislah, mana ada orang lelaki lain yang dah bersara goyang kaki saja dekat rumah." Ismail hanya mampu menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Suasana dingin menyelubungi meja makan pagi itu. Sambil menyandang beg tangannya, Fatimah berjalan ke pintu. "Saya pergi dulu, nanti makan tengah hari, pandai-pandailah cari sendiri." Bunyi pintu dihempas bergema di seluruh rumah. Ismail menghabiskan sisa kuah sambal yang sudah sejuk di atas meja, seorang diri. Satu lagi hari bermula seperti biasa. Pada pukul 10 pagi, Ismail keluar untuk berjalan-jalan di sekitar kondominium seperti biasa. Ketika pintu lift terbuka, wanita itu muncul. "Selamat pagi, Pak Cik." Ia adalah wanita yang tinggal di tingkat atas. Dia kelihatan jauh lebih muda daripada usianya. Hari ini pun dia berpakaian sukan. Seluar legging hitam yang ketat menampakkan bentuk punggungnya, baju tank top kelabu, dan beg sukan yang disandang di bahu menyerlahkan lagi gayanya yang cergas. "Selamat pagi, Pak Cik, nak pergi jalan-jalan?" "Ya, kuakai lo karini. Saya ada kelas badminton." "Oh, begitu." Apabila lift tiba di tingkat bawah, wanita itu melangkah keluar dahulu dan menoleh ke belakang. "Semoga hari Pak Cik baik-baik saja." "Ya, selamat jalan." Memerhatikan susuk tubuhnya dari belakang, Ismail merasakan sesuatu yang aneh. Seluar legging hitam itu menonjolkan setiap lekuk kakinya dengan sempurna. Punggungnya yang anjal dan pinggangnya yang ramping menarik perhatian. Walaupun tidak tahu berapa usianya, bentuk badannya sangat menawan. Tanpa sadar, Ismail sedang meneliti tubuh wanita itu dari atas ke bawah. Sungguh berbeza dengan istrinya, Fatimah, yang berperut buncit dan berbadan gempal. Wanita itu kelihatan ceria, penuh keyakinan, dan yang paling penting, pandangan matanya memancarkan kemesraan. "Bagaimana kalau dia berminat padaku?" Khayalan aneh itu terlintas di pikirannya. Pukul 2 petang, setelah pulang ke rumah, Ismail duduk di sofa ruang tamu dan memasang televisi. Sebuah drama Melayu sedang ditayangkan. Ia mengisahkan percintaan pasangan muda, sebuah cerita yang terasa sangat asing baginya. Sambil menekan-nekan butang alat kawalan jauh, dia berhenti di saluran berita. Kebelakangan ini, isu kemurungan dalam kalangan warga emas berusia 60 tahun ke atas menjadi masalah sosial yang membimbangkan. Keadaan ini lebih serius bagi golongan lelaki yang mengalami krisis kehilangan peranan selepas bersara. Suara pembaca berita itu seolah-olah menggambarkan situasi Ismail dengan tepat. Krisis kehilangan peranan, memang benar. Lebih 30 tahun dia bekerja di bank, memikul tanggung jawab sebagai ketua keluarga, tetapi kini semuanya telah lenyap.
Pukul 7 malam, Fatimah pulang dari kerja. Melihat wajah istrinya yang keletihan di muka pintu, Ismail berasa serba salah. Ketika dia bermalas-malasan di rumah, Fatimah berdiri sepanjang hari di pasar raya. Mesti penat, kan? Nak makan apa malam nih? Penat sangat, tak larat nak buat apa-apa. Masak mie segera sajalah. Fatimah menghempaskan badannya ke sofa sambil mengeluh. Biar abang masakan mie untuk awak. Tak payahlah, biar saya buat sendiri. Kata-kata Fatimah terasa seperti penolakan yang dingin. Sejak bila hubungan mereka menjadi begini, setiap patah perkataan yang diluahkan seolah-olah menjadi duri yang saling menyakitkan. Beberapa hari berlalu. Kehidupan harian Ismail masih membosankan, tetapi bayangan wanita di tingkat atas yang ditemuinya di dalam lift sering muncul di pikirannya. Bentuk badannya yang montok dan wajahnya yang ceria sukar untuk dilupakan. Pada suatu petang Kamis, ketika Ismail sedang mengangkat jemuran di beranda, tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas. Ia adalah sehelai seluar dalam renda berwarna merah. Jelas sekali ia jatuh dari rumah tingkat atas. Ismail mengambil seluar dalam itu. Ia diperbuat daripada sutera yang lembut dengan hiasan renda berbunga. Sangat berbeza daripada seluar dalam longgar yang dipakai Fatimah. Kelihatan mewah dan feminin. Macam mana nak pulangkan nih? Ismail berpikir sejenak. Dia boleh saja menyerahkannya ke pejabat pengurusan, tetapi rasanya tidak elok jika barang pribadi seperti ini dilihat oleh orang lain. Akhirnya, Ismail memasukkan seluar dalam itu ke dalam beg plastik dan naik ke tingkat atas. Sebaik sahaja loceng ditekan, pintu pun terbuka. Oh, Pak Cik, selamat petang. Wanita itu masih berpakaian sukan. Dia memakai legging kelabu yang melekat pada badan, menampakkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Selamat petang. Ini jatuh dari beranda tadi. Apabila Ismail menghulurkan beg plastik itu, wajah wanita itu sedikit kemerahan. Ya ampun, maafkan saya. Mungkin terbang ditiup angin masa saya sidai kain tadi. Tak apa, perkara biasa. Terima kasih banyak, Pak Cik. Kalau tak keberatan, jemputlah masuk minum kopi sekejap. Mendengar pelawaan itu, Ismail teragak-agak. Dia ragu-ragu sama ada wajar untuk masuk ke rumah wanita lain ketika istrinya tiada. Tak mengapalah. Jangan macam tuh, Pak Cik. Sebagai tanda terima kasih, sekejap saja, tak boleh ke? Disebabkan permintaan wanita itu yang bersungguh-sungguh, Ismail akhirnya mengangguk. Baiklah, saya tumpang sekejap. Sebaik sahaja melangkah masuk ke ruang tamu, hiasan dalaman yang kemas dan moden menarik perhatiannya. Suasananya sangat berbeza dengan rumahnya. Pasu-pasu bunga dan karya seni yang diletakkan di merata tempat mencerminkan cita rasa pemiliknya. Duduklah, Pak Cik. Saya siapkan kopi. Sementara wanita itu ke dapur, Ismail duduk di sofa dan memerhatikan sekeliling. Di atas meja, terdapat beberapa keping gambar yang menunjukkannya bersama seorang lelaki yang mungkin suaminya. Suami Puan outstation ke? Ya, dah 3 bulan di luar negara. Tak tahu bila akan balik, jawab suara wanita itu dari dapur, kedengaran sedikit sayu. Tidak lama kemudian, dia kembali membawa kopi. Walaupun dia duduk di sofa pada jarak yang sopan dari Ismail, jarak itu mencipta satu ketegangan yang aneh. Oh ya, saya belum perkenalkan diri dengan betul. Nama saya Nora. Saya Ismail. Sekali lagi, terima kasih banyak, Encik Ismail. Tengok Encik Ismail ada di rumah waktu macam nih, mesti dah bersara, kan? Ya, saya kerja di bank lebih 30 tahun, bersara tahun lepas. Oh, begitu, mesti bosan duduk di rumah, kan? Mendengar kata-kata Nora, Ismail tersenyum kelat. Dia memang bosan sampai rasa nak gila. Bukan sekadar bosan, tetapi kosong. Memang betul. Tiba-tiba tak ada apa nak buat, susah nak sesuaikan diri. Saya pun lebih kurang sama. Bila suami tak ada, masa di rumah seorang diri terasa terlalu panjang. Mereka berdua terdiam seketika. Kesunyian masing-masing seolah-olah terapung di udara. Sejak bila Puan Nora mula main badminton? Sejak tahun lepas. Duduk di rumah saja rasa tertekan, jadi saya coba. Tak sangka pula seronok. Mungkin Encik Ismail pun patut cari hobi? Entahlah, umur macam saya nih, susah nak mulakan sesuatu yang baru. Apa pentingnya umur? Saya pun mula main selepas umur 50 tahun. Ketika Nora bercerita, Ismail memerhatikan bibirnya yang merah bak delima. Kelihatan lembab dan lembut. Dia coba mengingati bila kali terakhir dia menatap bibir istrinya sedekat itu, tetapi tidak dapat mengingatinya. Encik Ismail oke? Muka dah merah padam tuh. Oh, mungkin sebab kopi ini panas.
Hubungan Encik Ismail dengan istri macam mana? Soalan tiba-tiba Nora itu membuatkan Ismail terkejut. Biasa saja. Dah lama kawin, jadi tak banyak berbual. Begitu rupanya. Kami pun sama. Dengan suami pun sekarang jarang berhubung. Nora mencondongkan badannya sedikit ke hadapan. Ketika itu, garis leher bajunya terdedah, menampakkan tulang selangkanya. Ismail coba mengalihkan pandangan, tetapi sukar. Nak tambah kopi lagi? Tak apalah, saya kena balik sekarang. Istri saya dah nak balik kerja. Apabila Ismail bangun, Nora turut bangun. Sambil menghantarnya ke pintu dan memegang tombol, Nora berkata, "Terima kasih banyak untuk hari ini. Tolong carikan seluar dalam saya, dan sudi temankan saya minum kopi. Sama-sama. Kalau bosan, datanglah bila-bila masa. Saya pun banyak masa seorang diri di rumah." Tangan Nora menyentuh lengan Ismail seketika. Walaupun sekejap, sentuhan itu terasa seperti renjatan elektrik baginya. Hati-hati balik. Kembali ke rumahnya, Ismail duduk di sofa dan mengimbas kembali kejadian tadi. Pandangan mata Nora yang mesra, suaranya yang lembut, dan sentuhan tangannya di lengannya pada saat akhir, semuanya sangat berbeza daripada istrinya. Pukul 6.30 petang, Fatimah pulang. "Abang pergi mana tadi?" "Ada dekat rumah saja." Ismail tidak menceritakan kunjungannya ke rumah tingkat atas. Dia pikir ia bukan perkara besar, tetapi entah kenapa dia berasa berat untuk memberitahu. Semasa makan malam, mereka makan dalam diam seperti biasa. Namun, di dalam kepala Ismail, bayangan Nora terus bermain. Senyumannya, gerak-gerinya, dan suaranya ketika meluahkan rasa sunyi. "Apa yang aku fikirkan nih?" Ismail bertanya pada dirinya sendiri, tetapi tiada jawaban yang jelas. Beberapa hari berlalu. Ismail semakin kerap menggunakan lift dengan harapan dapat terserempak dengan Nora, tetapi tidak mudah. Pada suatu petang Selasa, ketika Ismail sedang menunggu lift, dia ternampak Nora masuk dari lobi. "Oh, selamat petang." Nora hari itu juga berpakaian sukan, nampaknya baru pulang dari bermain badminton. Peluh membasahi dahinya, dan pakaian sukan itu melekat pada tubuhnya yang berlekuk seperti botol Coca-Cola. "Selamat petang. Baru balik bersukan?" "Ya, hari ini penat sikit." Mereka masuk ke dalam lift bersama-sama. Di dalam ruang yang sempit itu, bau badan Nora yang harum menusuk hidung. Bau seorang wanita yang segar selepas bersenam. "Encik Ismail, kalau ada masa, sudi tak naik minum teh sekejap?" Ismail teragak-agak. "Maaf, istri saya dah nak balik. Sekejap saja." 30 menit pun jadilah. Mata Nora kelihatan penuh harapan. Dia seolah-olah sangat ingin berbual dengan seseorang karena terlalu lama bersendirian. "Baiklah, saya tumpang sekejap." Sebaik sahaja masuk ke rumah Nora, wanita itu terus ke dapur. "Tunggu sekejap ya, saya siapkan teh." Tidak lama kemudian, Nora keluar dari dapur dengan riak wajah serba salah. "Alamak, maaf sangat-sangat, teh dah habislah pula. Apa kata kita minum wine? Suami saya ada beli sebelum dia pergi outstation." "Wine? Saya tak pandai minum." "Jangan risau, segelas tak akan apa-apa." Sementara Nora menuang wine, Ismail duduk di sofa. Suasana terasa lebih santai berbanding sebelum ini, tetapi pada masa yang sama, terasa lebih berbahaya. "Yom, kita raikan," kata Nora. "Raikan apa?" "Pertemuan kita." Mereka melagakkan gelas. Rasa manis wine memenuhi mulutnya. Selepas beberapa teguk, suasana menjadi lebih mesra. Nora juga menjadi lebih banyak bercakap. "Encik Ismail kawin dengan istri bila?" "Kira-kira 30 tahun yang lalu." "Kawin muda? Wah, lamanya." "Puan Nora pun dah lama kawin, kan? Kami dah 25 tahun. Tapi sekarang nih, entahlah, macam dah tak ambil peduli antara satu sama lain." Suara Nora kedengaran sayu. Mungkin karena wine, dia menjadi lebih jujur. "Memang ada masanya begitu, kami pun sama." "Betul ke, Encik Ismail?" Soalan ini mungkin pelik sikit, tapi hubungan intim Encik Ismail dengan istri oke? Soalan yang mengejutkan itu membuatkan Ismail tergamam. Tangannya yang memegang gelas wine sedikit bergetar. Kenapa tiba-tiba tanya macam tuh? "Oh, maaf, saya dah mabuk agaknya." Wajah Nora memerah, tetapi pandangan matanya serius. "Tak perlu minta maaf, sebenarnya, kami dah lama tak bersama." Mendengar jawaban Ismail, Nora mengangguk. "Kami pun sama. Walaupun suami ada di rumah, mungkin sekali setahun saja. Terus terang, saya sangat sunyi." Suara Nora bergetar, tidak pasti sama ada kerana wine atau kerana hatinya benar-benar terluka. "Dah 3 bulan saya seorang diri, rasa macam nak gila."
Perkara ini saya tak boleh cerita pada orang lain, tapi dengan Encik Ismail, saya rasa nak luahkan semuanya. Ketika itu, tangan Nora mengusap lembut belakang tangan Ismail. Sentuhan yang hangat dan lembut. Saya pun sama. Tak ada orang untuk berkongsi cerita macam ni, kan? Rupanya kita berdua sedang melalui waktu yang sukar. Tangan Nora menggenggam tangan Ismail. Jantung Ismail mula berdegup kencang. Mereka berdua saling berpandangan dalam diam. Sama ada kerana pengaruh wain atau kesunyian yang dikongsi bersama, suasana semakin hangat. Nora merapatkan lagi tubuhnya. Hembusan nafasnya yang hangat terasa di telinga Ismail. Encik Ismail, ya? Saya ni perempuan pelik, kan? Kenapa kakap makam tu? Sebab saya bercakap pasal hal macam ni dengan suami orang. Tangan Nora mula merayap ke paha Ismail. Tubuh Ismail kaku serta-merta. Encik Ismail. Saya buat Pak Cik tak selesa ke? Tak. Tetapi suara Ismail bergetar. Perasaan yang telah lama terkubur kini bangkit semula. Saya pun tak tahu kenapa saya jadi macam ni. Suara Nora juga berbeza, lebih rendah dan lembut. Mereka saling menatap. Wajah yang kemerahan kerana wain, nafas yang tidak teratur, dan jarak yang semakin rapat. Encik Ismail. Nora memanggil namanya sambil mendekat lagi, sehingga bibirnya hampir menyentuh telinga Ismail. Kita tak sepatutnya buat macam ni, kan? Tanya Ismail dengan suara bergetar. Namun, tubuhnya sudah memberikan reaksi yang jujur. Saya tak tahu, tapi sekarang, saya cuma nak fikirkan saat ini. Tangan Nora membelai wajah Ismail, sentuhan yang lembut dan hangat. Pada ketika itu, naluri Ismail yang telah terpendam selama 30 tahun bangkit sepenuhnya. Dia tidak dapat menahannya lagi. Bibir mereka bertemu dalam satu ciuman yang berhati-hati dan gementar. Perasaan debaran dan keterujaan yang telah lama dilupakan menyelubungi seluruh tubuhnya. Nora menarik tangan Ismail, dan tanpa kata-kata, mereka menuju ke bilik tidur utama. Di dalam bilik yang disinari cahaya matahari petang yang menembusi langsir, mereka berdua saling melepaskan rindu dan kesunyian. Perasaan yang telah lama terkubur hidup kembali, dan masa seolah-olah menjadi milik mereka berdua sahaja. 1 jam kemudian, Ismail terbaring di sebelah Nora, memandang siling. Dia keliru dengan apa yang telah terjadi, dan apa yang harus dilakukan seterusnya. Menyesal? Tanya Nora perlahan. Saya tak tahu. Tapi saat ini, saya sangat bahagia. Saya pun, melihat jam, sudah hampir pukul 6.30 petang. Waktu Fatimah pulang kerja. Saya betul-betul kena balik sekarang, kata Ismail sambil tergesa-gesa memakai pakaiannya. Encik Ismail, ya? Perkara hari ini, rahasia kita berdua saja. Ismail mengangguk, tanpa diberitahu pun dia sudah tahu. Pulang ke rumah, Ismail mandi di bawah pancuran air panas. Kejadian tadi terasa tidak nyata, seperti mimpi. Tidak lama kemudian, Fatimah pulang. Abang buat apa hari ini? Tengok TV saja di rumah. Ismail mendapati dirinya sekali lagi berbohong. Tetapi kali ini, pembohongan itu terasa lebih berat. Semasa makan malam, bayangan Nora terus bermain di pikirannya. Kehangatan tubuhnya, kelembutan sentuhannya, dan saat istimewa yang mereka kongsi bersama. Apa yang telah aku lakukan? Ismail bertanya pada dirinya sendiri, tetapi perasaan yang lebih kuat daripada penyesalan mula timbul. Ia adalah saat di mana dia dapat merasakan kembali dirinya sebagai seorang lelaki. Sejak hari itu, rutin harian Ismail berubah sepenuhnya. Sebaik sahaja bangun tidur, pikirannya terus teringat pada Nora. Selepas Fatimah pergi kerja, langkahnya secara semula jadi menuju ke tingkat atas. Pukul 10 pagi Kamis, Ismail menekan loceng. Selepas kejadian semalam, dia tidak pasti bagaimana harus berhadapan dengan Nora, tetapi kakinya sudah membawanya ke situ. Oh, Encik Ismail. Nora yang membuka pintu memakai pakaian biasa. Tiada langsung riak kekok, malah dia kelihatan gembira. Saya risau Encik Ismail akan fikir bukan pasal semalam, tapi lega Encik Ismail datang juga. Saya pun tak tahu apa nak buat. Masuklah. Nak minum kopi lagi? Kali ini, ayat itu kedengaran berbeza. Bukan sekadar secawan kopi, kedua-duanya faham maksud di sebaliknya. Sebaik sahaja duduk di ruang tamu, Nora terus merapatinya, lebih agresif daripada semalam. Semalam saya tak boleh tidur, asik teringatkan Encik Ismail. Saya pun, betul ke? Syukurlah, ingatkan saya seorang saja yang rasa macam tu.
Tangan Nora secara semula jadi menyentuh bahagian sulit Ismail, tidak lagi berhati-hati seperti semalam. Boleh kita luangkan masa bersama lagi hari ini? Mendengar soalan Nora, Ismail tidak teragak-agak. Sejak semalam, dia hanya menantikan saat ini. Mereka berdua sekali lagi menuju ke bilik tidur. Kali ini lebih semula jadi, dan lebih gairah. 2 hari kemudian, pada hari Sabtu, Fatimah terpaksa bekerja lebih masa. Hari ini saya balik lambat, awak makanlah sendiri. Sebaik sahaja Fatimah pergi, Ismail terus naik ke tingkat atas. Perasaan Debaran kini mengatasi rasa bersalah. Istri saya kerja lebih masa hari ini, jadi saya ada banyak masa, kata Ismail sambil tersenyum. Kalau macam tuh, bolehlah kita luangkan masa lama sikit. Malam itu, buat pertama kalinya mereka makan malam bersama. Nora memasak spaghetti, rasanya sangat berbeza daripada masakan Fatimah. Sedapnya, pandai Puan Nora masak. Sejak suami tak ada, saya selalu masak sendiri, dah jadi kebiasaan. Untunglah, saya nih masak mie segera pun tak berapa pandai. Kalau macam tuh, biar saya ajarkan, mula dengan masakan yang mudah-mudah. Mereka berbual mesra seperti pasangan kekasih. Walaupun sudah berkahwin lebih 30 tahun, Ismail tidak pernah merasakan perasaan sebegini. Seminggu berlalu, Ismail kini hampir setiap hari naik ke tingkat atas. Sudah menjadi rutin baginya untuk mencari Nora selepas Fatimah pergi kerja. Nak minum kopi sekejap? Menjadi isyarat antara mereka berdua, yang bermaksud meluangkan masa bersama. Kadang-kadang di ruang tamu, kadang-kadang di bilik air. Pada mulanya ia terasa baru dan mendebarkan, tetapi lama-kelamaan menjadi biasa. Encik Ismail, kita jumpa setiap hari macam nih, tak apa ke? Tanya Nora suatu hari dengan nada bimbang. Kenapa? Menyesal? Bukan. Cuma risau kalau orang tahu. Kalau kita berhati-hati, tak akan ada apa-apa. Tetapi Ismail juga mula berasa cemas. Sebulan berlalu, debaran dan keterujaan awal semakin pudar. Pertemuan dengan Nora menjadi rutin, dan keistimewaannya mulai hilang. Hari ini macam mana? Nak coba sesuatu yang baru? Cadang Nora, tetapi Ismail tidak lagi merasakan minat yang sama. Macam biasa sajalah. Encik Ismail nampak macam dah kurang bersemangat sekarang, tegur Nora. Ismail tidak tahu hendak berkata apa. Memang benar. Keseronokan hubungan terlarang itu semakin pudar, dan semuanya terasa seperti satu tabiat. Suatu petang, semasa makan malam bersama Fatimah, istrinya tiba-tiba berkata, "Abang nampak lain sekarang." "Lain makam mana?" Riak muka abang dah berubah. Kadang-kadang nampak lebih ceria, kadang-kadang termenung jauh. Ismail terkejut. Dia sudah coba berhati-hati, tetapi mungkin Fatimah dapat merasakannya. Mungkin sebab cuaca elok sekarang nih. Malam itu, Ismail tidak dapat tidur. Berbaring di sebelah istrinya sambil memikirkan Nora membuatkan dia berasa aneh. Sampai bila kehidupan seperti ini akan berterusan? Keesokan paginya, Ismail naik ke tingkat atas seperti biasa. "Kenapa semalam tak datang?" tanya Nora dengan wajah kecewa. "Saya penat sikit, sejak akhir-akhir ini selalu macam tuh." "Dah bosan dengan saya ke?" Soalan Nora membuatkan Ismail serba salah. Bukan bosan, tetapi memang tidak sama seperti dahulu, bukan macam tuh. "Cuma saya terfikir, boleh ke kita terus macam nih?" Maksud Encik Ismail. "Saya risau kalau orang tahu, dan saya rasa bersalah pada istri saya." Wajah Nora menjadi tegang. "Kenapa baru sekarang cakap macam tuh? Kalau dari awal rasa macam nih, tak payahlah kita mulakan. Bukan itu maksud saya. Habis tuh apa? Saya buat semua nih sebab saya sukakan Encik Ismail. Sekarang tiba-tiba cakap ini membebankan. Saya nih macam mana?" Suara Nora meninggi. Ini kali pertama Ismail melihatnya begitu. "Puan Nora, bertenang." "Bertenang? Dah lebih sebulan kita macam nih, baru sekarang nak cakap macam tuh, logik ke?" Ismail tidak tahu bagaimana hendak menjawab. Kata-kata Nora ada benarnya. "Saya pun keliru. Boleh tak bagi saya sedikit masa?" "Masa? Berapa lama?" "Beberapa hari. Saya nak fikir betul-betul." Nora memandangnya seketika, lalu mengeluh. "Baiklah. Tapi jangan biarkan saya tunggu terlalu lama." Pulang ke rumah, Ismail duduk di sofa, tenggelam dalam pikiran. Sebulan yang lalu, dia tidak pernah menyangka keadaan akan menjadi serumit ini. Meneruskan hubungan dengan Nora, atau mengakhirinya? Ismail tidak dapat mencari jawaban. Cuma satu perkara yang pasti. Jika keadaan ini berterusan, lambat laun masalah besar akan timbul. Selama 3 hari, Ismail tidak naik ke tingkat atas.
Nora menghantar beberapa message, tetapi dia tidak membalasnya. Dia perlukan masa untuk menenangkan pikiran yang kusut. Kemudian, pada suatu hari sekitar pukul 2 petang, telepon bimbit Ismail berdering. "Halo, ini Ensik Ismail ke? Saya pengurus Kim dari Pasar Raya Mega." Panggilan itu dari tempat kerja Fatimah. Ismail mula berasa tidak sedap hati. "Ya, saya. Ada apa ya?" "Istri Encik, Puan Fatimah, cedera di bahagian pinggang semasa bekerja dan telah dibawa ke hospital. Sekarang dia berada di unit kecemasan hospital besar." Ismail segera menahan taksi dan bergegas ke hospital. Hatinya cemas. Ketika dia sibuk memikirkan Nora, istrinya ditimpa musibah. Setibanya di unit kecemasan, Fatimah terbaring di atas katil. Wajahnya pucat dan menahan kesakitan. "Awak, oke tak? Apa yang jadi?" "Pinggang saya terseliuh masa angkat barang berat tadi." Seorang dokter datang dan menjelaskan. "Tidak perlu pembedahan. Tetapi Puan Fatimah perlu ditahan di ward selama 2 minggu untuk rawatan." 2 minggu? Ya. Dia perlukan rehat sepenuhnya. Jika banyak bergerak, keadaannya boleh menjadi lebih teruk. Selepas Fatimah dipindahkan ke ward, Ismail duduk di kerusi di sebelah katil. Melihat istrinya dalam pakaian hospital terasa begitu asing. "Maafkan saya. Sepatutnya saya lebih berhati-hati," kata Fatimah dengan suara yang lemah. Sangat berbeza dengan imeinya yang sentiasa kuat. "Apa awak cakap nih? Bukan salah awak kalau sakit." Ismail menggenggam tangan Fatimah. Tangannya kasar dan berkedut. "Mungkin karena bekerja keras setiap hari di pasar raya. Susahkan abang pula. Kita kan suami istri." Malam itu, Ismail bermalam di hospital. Melihat Fatimah yang tidak lena tidur karena kesakitan, dia mula merenung apa yang telah dilakukannya sepanjang sebulan yang lalu. Sekitar pukul 3 pagi, Fatimah terjaga dan meminta air. Selepas Ismail menghulurkan cawan, Fatimah berkata, "Abang nampak lebih ceria sekarang, kan?" "Ya ke?" "Ya. Saya pikir mungkin ada sesuatu yang baik berlaku pada abang." Hati Ismail tersentak. Istrinya, walaupun dalam kesakitan, masih memikirkannya. "Mungkin sebab cuaca elok sekarang nih." "Mungkinlah. Apapun, saya gembira tengok abang gembira." Selepas Fatimah kembali tidur, Ismail memandang keluar tingkap. Udara subuh terasa dingin. Keesokan paginya, Ismail pulang ke rumah untuk mengambil pakaian dalam, tuala, dan kelengkapan mandi Fatimah. Ketika itu, satu message masuk. "Daripada Nora. Betul ke tak nak datang? Saya tunggu nih." Ismail teragak-agak seketika, kemudian membalas. "Istri saya masuk hospital. Buat masa nih tak dapat datang." "Ya ke? Kenapa? Dia sakit teruk ke?" "Masalah tulang belakang. Kena tahan ward 2 minggu. Jadi kita tak boleh jumpa selama 2 minggu?" Ismail tidak membalas. Buat masa sekarang, istrinya lebih penting. Kembali ke hospital, Fatimah sudah terjaga. "Terima kasih bang, susah-susah bawakan barang. Perkara biasa je. Bil hospital nanti berapa agaknya, ya? Jangan risau, kita ada insurans. Tapi saya tak boleh kerja, pendapatan kita akan banyak berkurangan." Melihat Fatimah begitu risau, hati Ismail pilu. Ketika dia sibuk meluangkan masa dengan Nora, istrinya risau tentang perbelanjaan harian sehingga jatuh sakit. "Jangan fikirkan fasal tuh, nanti abang cari jalan." "Abang nak buat apa?" "Abang akan cari kerja sambilan." Fatimah kelihatan terkejut. "Umur dah 65 tahun nak kerja apa? Duduk rumah rehat sajalah." "Tak boleh, abang kena buat sesuatu." Malam itu, selepas Fatimah tidur, Ismail turun ke lobi hospital. Dia memeriksa telepon bimbitnya dan mendapati beberapa panggilan tidak dijawab daripada Nora. "Encik Ismail, kenapa tak jawab telepon? Saya di hospital." "Keadaan istri makam mana?" "Dia oke. Tapi mungkin kena tinggal beberapa hari lagi." "Jadi Encik Ismail seorang diri di rumah, kan?" "Ya." "Kalau macam tuh, biar saya turun jumpa Encik Ismail." Ismail terdiam sejenak. Jika dahulu, sudah tentu dia akan bersetuju. Tetapi sekarang, perasaannya berbeza. "Hari ini saya penat. Esok sajalah." "Betulkah? Saya rindu sangat." "Puan Nora, maafkan saya, tapi sekarang nih kepala saya serabut dengan hal istri." Nora terdiam seketika, kemudian berkata, "Baiklah, tapi jangan biarkan saya tunggu terlalu lama." Selepas mematikan panggilan, Ismail kembali ke ward. Fatimah masih tidur. Dia duduk di sebelah katil dan menatap wajah istrinya dengan teliti. Wajah Fatimah yang berusia 63 tahun penuh dengan tanda-tanda penuaan.
Kedutan di sudut mata, kulit yang kasar, rambut yang mula memutih. Tetapi anehnya, hari ini wajah itu kelihatan cantik di matanya. Sejak bila dia berhenti menatap wajah ini dengan teliti setelah hidup bersama lebih 30 tahun, sejak bila dia lupa untuk bersyukur, ketika Ismail memegang tangan Fatimah dengan lembut, Fatimah membuka matanya. Abang dah bangun? Buat apa tuh? Tak ada apa, cuma rasa berterima kasih. Untuk apa? Sebab awak dah bersusah payah selama 30 tahun nih. Fatimah kelihatan pelik. Kenapa tiba-tiba nih? Abang sakit ke? Taklah. Cuma bila fikir balik, abang banyak terhutang budi pada awak. Mata Fatimah berkaca-kaca. Orang tua nih, kenapa buat orang nak menangis pula? Tetapi dia juga menggenggam tangan Ismail dengan erat. Kehangatan yang sudah lama tidak dirasai. Pada saat itu, Ismail sadar, dia telah mencari ketenangan di tempat yang salah, sedangkan orang yang paling berharga berada di sisinya. Orang yang benar-benar menyayangi dan merisaukannya adalah wanita yang terbaring di katil hospital ini. Seminggu berlalu sejak Fatimah dimasukkan ke ward. Ismail berulang-alik antara hospital dan rumah untuk menjaganya. Nora ada menghubunginya beberapa kali, tetapi dia hanya menjawab ringkas. Masih di hospital. Bila istri awak boleh keluar, kena tunggu lagi. Panggilan daripada Nora semakin berkurangan. Mungkin dia sudah faham. Pada pagi Hamis, dokter membawa berita baik. Keadaan Puan dah banyak bertambah baik. Esok dah boleh keluar. Betul ke, dokter? Fatimah kelihatan sangat gembira. Dia sudah bosan tinggal di hospital. Tapi, di rumah pun Puan kena berehat sepenuhnya selama 2 minggu lagi. Jangan angkat barang berat atau berdiri terlalu lama. Baik dokter. Ismail memapa Fatimah masuk ke dalam rumah. Dia mendudukkan istrinya di sofa dan meletakkan kusien di belakangnya. Terima kasih, Bang. Tak sangka abang begitu prihatin. Abang memang macam nih. Awak je yang tak perasan. Fatimah tersenyum. Sudah lama dia tidak melihat wajah ceria itu. Tengah hari ini nak makan apa? Saya teringin nak makan bubur nasi. Dah jemu dengan makanan hospital, rindu masakan rumah. Ismail pergi ke dapur. Memasak bubur nasi bukanlah satu masalah baginya. Apabila dia menghidangkan makan tengah hari di hadapan Fatimah, istrinya terkejut. Wah, nampak sedap. Cobalah rasa. Fatimah menyuap sesudu dan mengangguk. Sedap betul. Abang ada bakat memasak rupanya. Nanti abang masakan selalu. Betul ke? Sampai saya sihat saja, kan? Tak. Lepas ni pun, abang akan selalu masak. Fatimah kelihatan terkejut. Kenapa tiba-tiba berubah nih? Ada apa-apa jadi ke? Ismail terdiam sejenak. Patutkah dia menceritakan apa yang berlaku sepanjang sebulan yang lalu? Akhirnya, dia memilih untuk tidak memberitahu. Sebaliknya, dia memberikan jawaban yang lain. Masa awak sakit, abang fikir balik. Selama ini abang terlalu bergantung pada awak. Jangan cakap macam tuh, peranan kita kan berbeza. Tak. Lepas nih, kita buat kerja rumah sama-sama. Petang itu, ketika Fatimah sedang tidur, Ismail keluar ke beranda untuk mengangkat jemuran. Tiba-tiba dia teringat kejadian seluar dalam Nora yang jatuh sebulan lalu. Itulah permulaan segalanya. Kini, apabila difikirkan kembali, adakah ia satu kebetulan? Mungkin Nora sengaja menjatuhkannya? Tetapi semua itu tidak lagi penting. Waktu makan malam, Ismail memasak sup ayam, makanan kegemaran Fatimah. Wah, baunya sedap betul. Makan banyak-banyak. Kena ada tenaga. Abang pun makanlah. Dah penat jaga saya di hospital. Mereka menikmati makan malam yang mesra setelah sekian lama. Perbualan mereka juga lebih rancak berbanding dahulu. Saya rasa saya cepat sembuh sebab abang. Mana ada? Betul. Hari-hari datang hospital jaga saya, pegang tangan saya. Entah bila kali terakhir abang jadi romantis nih. Ismail berasa bersalah. Ketika dia sepatutnya menjaga istrinya, pikirannya melayang pada wanita lain. Lepas nih abang akan jaga awak lebih baik. Kenapa tiba-tiba nih? Betul kita kada apa-apa ya di? Tak ada apa-apa. Cuma abang sedar betapa berharganya awak. Mata Fatimah sekali lagi berkaca-kaca. Orang tua nih. Makin tua makin sensitif. Tetapi dia kelihatan bahagia. Malam itu, buat pertama kalinya setelah sekian lama, Ismail tidur dengan lena. Perasaan cemas yang menghantuinya selama sebulan akhirnya hilang. Keesokan paginya, ketika Ismail sedang menyiapkan sarapan, loceng pintu berbunyi. Dia melihat melalui interkom, rupa-rupanya Nora. Selepas berpikir sejenak, dia membuka pintu.
ensik Ismail. Dengar kata istri dah keluar semalam. Macam mana keadaan dia? Dah semakin baik. Syukurlah. Kalau macam tuh, boleh kita jumpa? Mata Nora penuh dengan harapan. Tetapi Ismail menggelengkan kepala. Puan Nora, maafkan saya. Rasanya, kita tak boleh teruskan. Apa maksud ensik Ismail? Istri saya belum sembuh sepenuhnya, saya kena jaga dia. Nanti-nantilah, Ismail teragak-agak, lalu berkata dengan jujur. Sebenarnya, saya nak tamatkan hubungan kita. Wajah Nora berubah tegang. Kenapa tiba-tiba? Saya ada buat salah ke? Bukan macam tuh. Saya dah fikir masak-masak, hubungan seperti ini tidak betul. Zebab istri ensik Ismail? Sebahagiannya ya, tapi lebih daripada itu, saya dah sedar apa yang saya benar-benar mahukan dalam hidup. Nora memandangnya seketika, lalu mengeluh. Baiklah, saya tak boleh paksa. Maafkan saya, tak perlu minta maaf. Ia adalah kenangan yang indah. Terima kasih. Nora berpaling dan berjalan menuju ke lift. Ismail memandang susuk tubuhnya dari belakang dengan perasaan yang bercampur baur. Bukan penyesalan, tetapi ada sedikit rasa simpati. Selepas menutup pintu, dia kembali ke ruang tamu. Fatimah sudah terjaga. Siapa datang tadi? Jiran tingkat atas. Dia datang tanya kabar awak. Oh, baiknya jiran kita ambil berat. Ismail kembali ke dapur dan menyambung menyediakan sarapan. Ini adalah satu permulaan yang baru. Beberapa hari kemudian, Ismail berjalan-jalan bersama Fatimah. Pinggangnya sudah semakin pulih, dan dia boleh berjalan perlahan-lahan. Udara segar betul. Itulah. Cuaca pun baik. Saya rasa, saya cepat sembuh sebab abang. Abang cuma buat apa yang patut. Terima kasih, sungguh. Fatimah memaut lembut lengan Ismail. Sentuhan fisikal yang terasa semula jadi setelah sekian lama. Petang itu, mereka menyediakan makan malam bersama-sama. Fatimah melakukan kerja yang boleh dibuat sambil duduk, manakala Ismail melakukan kerja yang memerlukan dia berdiri. Seronok juga masak sama-sama makam nih. Nanti kita buat selalu. Betul ke? Betul. Selepas makan, sambil melihat Ismail membasuh pinggan, Fatimah berkata, abang dah banyak berubah sekarang. Makam mana? Lebih penyayang, tolong buat kerja rumah. Macam baru kahwin pula rasanya. Ismail tersenyum. Walaupun dah lambat, kita mulakan semula dari sekarang. Baik, saya pun nak macam tuh. Malam itu, Ismail berbaring di sebelah Fatimah, memandang siling. Perasaannya sangat berbeza berbanding sebulan yang lalu. Hati yang kusut dan cemas telah hilang, digantikan dengan ketenangan. Mendengar dengkuran halus Fatimah di sebelahnya, dia berpikir, meniti usia tua bersama wanita ini. Itulah kehidupan yang sebenarnya dia inginkan. Kadang-kadang, manusia hanya akan menyesal setelah kehilangan sesuatu yang paling berharga. Ismail bernasib baik karena dia sedar sebelum terlambat. Nasi lemak di atas meja pagi ini, kuah sambal yang masih berasap, dan wajah istri yang makan tanpa banyak bicara. Melihat semua itu, Ismail berpikir hari ini, karena wanita inilah, aku hidup sebagai manusia semula. Ismail bangun dari sofa dan menuju ke bilik tidur. Fatimah sedang tidur dengan nyenyak. Dia berbaring perlahan-lahan di sebelahnya dan berjanji di dalam hati. Ini adalah permulaan yang baru. Aku akan hidup bahagia bersama wanita ini sepanjang sisa hidupku. Cahaya bulan menerangi bilik dengan tenang, seolah-olah memberkati permulaan baru Ismail dan Fatimah. Wahai para pembaca sekalian, kadang-kadang manusia hanya akan menyesal setelah kehilangan sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Ismail bernasib baik karena dia tersedar sebelum segalanya terlambat dan sempat kembali ke pangkal jalan. Hidangan yang terhidang di atas meja, semangkuk sup panas yang masih berasap, dan susuk tubuh istri yang sedang makan tanpa banyak bicara. Melihat semua itu, Ismail berpikir pada hari ini, karena wanita inilah, aku dapat hidup sebagai seorang insan semula. Ismail bangun dari ruang tamu dan menuju ke bilik tidur utama. Fatimah sedang tidur dengan nyenyak. Dia berbaring perlahan-lahan di sebelahnya dan berjanji di dalam hati. Ini adalah satu permulaan yang baru. Aku akan menjalani sisa hidupku dengan bahagia bersama wanita ini. Di luar tingkap, cahaya bulan memancar dengan tenang, seolah-olah merestui permulaan baru Ismail dan Fatimah. Sekian, terima kasih kerana sudi membaca.